Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amrul Hafiz bin Nur Azman. Nama matrik 261973. Hari ini saya ingin berceritakan tentang satu eksperimen yang bertajuk The Marshmallow Test ataupun kita boleh panggil The Marshmallow Experiment. Eksperimen ini agak menarik kerana ia melibatkan satu long term eksperimen dan ia berkenaan dengan delay gratification ataupun dalam istilah bahasa Melayunya adalah kepuasan yang dilengahkan. Eksperimen ini dilakukan oleh satu profesor ataupun ahli psikologi yang sangat terkenal, iaitu Walter Mischel. Walter Mischel ni dilahirkan pada tahun 1930 dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 2018. Beliau adalah seorang ahli psikologi yang sangat terkenal pada zaman itu, pada awal tahun 1970. Dan beliau berasal daripada Australia yang membangunkan penyelidikan yang penting. Beliau juga dianggap sebagai salah seorang ahli psikologi utama dalam klinik yang berdekatan, tingkah laku kognitif dan salah satu pengarang terkenal. Beliau ada mengarang beberapa buku dan antara buku yang terkenal dan menjadi satu rujukan sehingga kini adalah yang bertajuk The Marshmallow Test, Mastering Self-Control. Pada tahun 1970, Walter Mischel dan rakannya menjalankan satu eksperimen terhadap 500 kanak-kanak yang berusia 4 ke 5 tahun. Kanak-kanak ini dalam eksperimen tersebut ditempatkan dalam satu bilik yang kosong dan diletakkan sebiji marshmallow di atas meja. Kanak-kanak ini diberi pilihan sama ada boleh terus memakan marshmallow tersebut ataupun menahan diri dari makan selama 15 minit. Maafkan saya. 15 minit. Jadi sebagai balasan kerana bertahan selama 15 minit itu, kanak-kanak tersebut akan diberi ganjaran sebanyak sebiji marshmallow. Jadinya apabila kanak-kanak itu tersebut berjaya menahan diri selama 15 minit, kanak-kanak tersebut akan mendapat 2 biji marshmallow. Di sini, Walter Mischel dan rakannya membiarkan kanak-kanak tersebut di dalam bilik keseorangan. Dan beliau melihat sendiri reaksi kanak-kanak tersebut di dalam bilik yang kosong dan hanya dengan ada sebiji marshmallow. Dalam masa 15 minit tersebut, macam-macam reaksi. Antaranya kanak-kanak tersebut ada yang tenung marshmallow lama-lama, ada yang menendang-nendang meja dan ada yang pejam mata tak nak tengok marshmallow tersebut. Tetapi ada juga yang baru beberapa minit kanak-kanak tersebut telah memakan marshmallow tersebut akibat tidak tahan dengan sebiji marshmallow itu. Seperti yang saya katakan pada awal video, eksperimen ini melibatkan long term eksperimen. Jadi, Mischel dan rakannya ingin melihat keputusan itu pada jangka masa yang lama, dalam masa 40 ke 50 tahun. Jadi, apa yang berlaku terhadap kanak-kanak ini selepas 50 tahun? Jadi, selepas 50 tahun itu, Mischel dan rakannya kembali mengesan kanak-kanak marshmallow test ini dan ingin melihat apa terjadi terhadap kanak-kanak tersebut. Dan apa yang mengejutkan apabila selepas 50 tahun, kanak-kanak yang telah berjaya menahan diri 15 minit daripada makan marshmallow itu mempunyai keputusan pelajaran yang baik, mempunyai kesihatan fizikal yang baik dan juga kurang terlibat dengan gejala di pornografi dan juga dadah. Dan di sebaliknya pula, untuk kanak-kanak yang tidak berjaya menahan diri daripada makan marshmallow itu, kebanyakannya beliau dapat mengesan bahawa kanak-kanak tersebut tidak mempunyai pendidikan yang baik, lemah dalam pendidikan dan juga mempunyai masalah kesihatan fizikal seperti obesiti. Dan yang lebih merisaukan adalah kebanyakannya adalah kanak-kanak tersebut telah terlibat dengan gejala sosial seperti merompak, membunuh dan sebagainya.
keyword yang boleh saya berikan dalam eksperimen ini adalah kesabaran, kunci kejayaan. Dan kajian ini bukanlah ingin berhujah tentang bahawa kemampuan menahan diri daripada makan marshmallow akan menentukan kehidupan seseorang itu untuk masa hadapan. Tak semestinya orang yang tahan makan marshmallow akan berjaya apabila mereka dewasa nanti. Eksperimen ini, apa yang saya boleh lihat adalah bahawa ia boleh menjadi satu rujukan ataupun panduan kepada ibu bapa dalam mendidik anak. Michelle berpendapat bahawa kanak-kanak yang mampu mengawal diri ataupun mengawal tarikan dalaman seperti keinginan dan nafsu kehendak supaya kekal dengan matlamat asal mereka. Ini yang kita panggil sebagai self-control. Self-control ini penting dalam fasa seterusnya, terutamanya apabila dewasa kelak. Seperti yang saya katakan tadi, bahawa ujian ini lebih tertumpu kepada self-control kanak-kanak terbabit. Jadi, antara contoh lain, apabila kanak-kanak tersebut tidak mampu menahan diri mereka, menahan dari segi nafsu ataupun kehendak mereka sendiri. Jadi, remaja yang gagal, beliau akan terpengaruh dengan kawan yang nakal, terikut dengan budaya merokok, menonton video pornografi ataupun terlibat dengan aktiviti dadah. Adalah salah satu keadaan yang di mana self-control itu sendiri gagal. Bukan bermakna kanak-kanak yang gagal dalam ujian marshmallow itu semestinya gagal dalam hidup. Tapi konklusinya, apa yang saya boleh katakan adalah mungkin lebih praktikal ialah anak-anak itu tidak dididik dengan betul. Apa yang boleh saya katakan bahawa kunci dari penelitian yang panjang ataupun apa yang saya ceritakan adalah bahawa kekuatan menunda kepuasan ataupun delay gratification adalah perkara yang amat sukar baik sebagai penentu kehidupan seseorang di kemudian hari. Dan adakah hidup seseorang itu akan cemerlang atau gagal? Jadi saya akan cuba memberi contoh supaya kita senang faham apa yang saya maksudkan. Jika anda dapat menunda kesenangan dari merokok dan lebih memilih untuk lari setiap pagi, mungkin kita akan lebih sihat sekarang. Dan jika kita dapat menunda kesenangan dari kita membazir masa dalam melayari internet seperti berFacebook, Instagram atau TikTok dan lebih memilih untuk membaca buku, mungkin kita akan lebih pintar dan lebih cemerlang sekarang. Dan jika kita lebih memilih untuk berjimat ataupun kita menabung daripada kita membazir tak tentu hala, sudah pasti duit kita akan lebih banyak. Apa yang saya boleh kaitkan eksperimen ini dengan bidang lain adalah contohnya dalam bidang saham. Saham ini ada banyak jenis. Dan antara contoh saham yang boleh kaitkan adalah saham yang berisiko rendah. Antara contoh saham yang berisiko rendah adalah seperti kita melabur di ASB, Amanah Saham Berhad, kita melabur di Tabung Haji dan juga KWSP itu sendiri. Sebagai contoh, bagi pelabur yang tidak mempunyai penundaan kepuasan yang rendah ataupun yang rendah maksud saya, sudah tentu mereka akan mengeluarkan wang tersebut dalam masa yang cepat ataupun dalam masa yang pendek. Jadi di situ kita boleh lihat beliau akan mendapat wang dividen yang sangat-sangat rendah. Dan berbeza pula kepada mereka yang mempunyai penunda kepuasan ataupun penundaan kepuasan yang baik, yang mereka boleh menahan dengan wang dividen dalam tempoh yang lama, seperti contoh 20 hingga ke 30 tahun. Sudah tentu mereka ini akan mendapat wang dividen yang baik ataupun wang dividen yang banyak. Kat situ kita dapat lihat dua perbezaan pelabur dan dua jenis pelabur dalam situasi. Dalam marshmallow
eksperimen ataupun marshmallow test ini, saya boleh cadangkan kita ubah daripada marshmallow kepada gadget ataupun telefon bimbit mengikut zaman sekarang. Kita lihat adakah kanak-kanak itu dapat menahan diri daripada bermain 15 minit dalam masa 15 minit ataupun tidak. Kita lihat sendiri. Dan kita boleh juga melakukan eksperimen ini berulang-ulang kali. Contohnya, apabila kanak-kanak itu berusia 6 tahun, kanak-kanak itu berusia 7 ke 8 tahun, kita boleh ubah-ubah. Dan mungkin tahap kematangan dia akan berubah. Contohnya, bila 6 tahun, dia tak boleh tahan dalam masa 12 minit. Mungkin dalam umur mereka 7 ke 8 tahun, mungkin mereka dah boleh menahan diri. Dan di sini kita tengok ramai dah yang duplicate eksperimen ini masing-masing. Dan kerana sebab eksperimen ini sangat menarik. Jadi kesimpulan untuk tajuk ini adalah ujian tersebut juga mula dijalankan di tadika dan di sekolah-sekolah rendah. Kononnya ujian ini sesuai digunakan untuk menilai kemampuan pelajar dan menentukan laluan kejayaan mereka. Malangnya, kanak-kanak yang tidak sabar menunggu mula dicap sebagai kanak-kanak yang akan gagal dalam hidup. Saya tak ada masalah untuk ujian marshmallow test ini secara amnya, tapi apabila ia mula digunakan untuk meramal kejayaan seseorang, tiada manusia di dunia ini yang boleh meramal masa depan. Peningkatan skor IQ selama beberapa tahun yang lalu yang berkaitan dengan perubahan teknologi, peningkatan globalisasi dan perubahan dalam ekonomi, mereka juga menyatakan bahawa penggunaan teknologi digital telah dikaitkan dengan peningkatan dan kemampuan untuk berfikir secara abstrak yang dapat menyebabkan keterampilan fungsi eksekutif yang lebih baik. Seperti pengendalian diri yang berkait dengan kepuasan dan tertunda. Walau begitu, kajian mereka tidaklah konklusif. Pendidikan masa depan dengan peserta yang lebih beragam diperlukan untuk melihat apakah penemuan yang sesuai dengan populasi yang berlainan serta apa yang mungkin mendorong hasilnya. Jadi, sekian. Terima kasih.